Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk memberkati slot kongsi tadabbur kita pada petang ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita kembali bersama-sama pada petang ini untuk kita terus sambung dalam kongsi tadabbur pada surah Muhammad. Dan ahlan wa sahlan kepada semua sahabat yang dirahmati Allah yang berada di ruangan chat, yang berada di ruangan komen. Didoakan semoga sahabat-sahabat semua berada di bawah lembayung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan Ustazah petang ni, apa khabar Ustazah? Bagaimana cuaca di tempat Ustazah petang ni? Alhamdulillah biiznillah. Cuaca pun okey, alhamdulillah. Cuaca pun okey. Program di Tarbiyah Stay macam mana? Semakin padat, ketat dan sendat ke Ustazah? Buat masa ni, alhamdulillah kita baru saja selesai berprogram bersama dengan Dewan Bahasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur selama 3 hari malam dalam siri Tadabbur Alam dan Tadabbur Quran. Wow. Jadi kan kita nak buat program bersama dengan Ustazah di Tarbiyah Stay, dan kita ada juga program bukan hanya tertakluk hanya dalam Tarbiyah Stay, tapi Ustazah akan bawa juga untuk untuk melawat tempat-tempat yang lain lah. Jadi kalau kita tengok dalam program dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, antara program tambahan di samping kuliah-kuliah yang kita Ustazah buat bersama dengan mereka, iaitu program pergi melawat pondok, program pergi ke tepi wetland dan menaiki bot, kita macam program mencari kepah, dapat Cari kepah. time tu air surut, jadi kita dapat dapat cari sendiri, kita cari ektok, cari kepah, cari apa? Cari kerang. Okey, cari remis. Jadi alhamdulillah rezeki mereka. Jadi lepas tu kita bawa pergi ke pantai, boleh makan sendiri, boleh makan sendiri, udang celup upung, macam itulah. Subhanallah. Berapa hari tu? Dia memang sepanjang cuti ni lah.
3 hari 2 malam dia orang buat program dia. Jadi Mm-mm. dia minta pada ustazah untuk letakkan bajet lah, bajet Mm-mm. makan kita sediakan. Yang lain adalah daripada mereka sendiri untuk menentukan Mm-mm. qadar yang mereka rasa wajar untuk diberikan sebagai tempat penginapan. Mm-mm. Berapa Alhamdulillah. kuliah, berapa harga dia nak bagi. Semuanya dalam tentatif ataupun dalam bajet yang mereka telah letakkan lah. Alhamdulillah, moga semuanya dipermudahkan insya-Allah. Amin ya Dan Rabbal Alamin. amin ya rabbal alamin. Dalam bulan Ramadan ni kan Ustazah Basha, tak tahu Mm-mm. dia tak berjaya tapi kita mulakan juga iaitu sebab membina generasi baru. Jadi kita buat program dengan anak-anak klinik Quran yang masih belum baligh. Kita akan buat solat Isyak dan solat tarawih di Tarbiyah Stay. Tarbiyah Stay. Okey, itu antara aktiviti di bulan Ramadan ke ada lagi tambahan aktiviti yang dirancangkan di Tarbiyah Stay untuk sepanjang bulan Ramadan? Yang tu je ke Setakat maksudnya ni kita cuba buat pra pondok tapi belum dapat sambutan dan insya-Allah pagi tadi ada orang yang call macam mana program yang akan dilaksanakan pra pondok ni. Maksudnya kita sama-sama berprogram bersama dengan ustazah di situ. Kan tak, maknanya kita bertadarus, kita berpuasa, kita berbuka, kita berqiyamul, kita bertarawih, mana kita tadabbur Quran. Jadi aktiviti macam aktiviti di pondok lah. Macam tu. Okey, ustazah buat dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah bermula daripada kita tengok 26 Mac. 26 Mac. 26 Mac sampai kepada 6 April. 6 April. April dalam 2 minggu lah. Minggu pertama dengan minggu kedua. Lepas tu kita break sekejap. Kemudian kita sambung semula pada 7, 8, 9, okey 10 kita akan start dan kita berakhir kepada 21. 2 minggu lagi. Jadi 12 hari 12 hari. Sesi pertama 12 hari, sesi kedua 12 hari. Jadi siapa yang rasa dia nak join sesi pertama saja pun boleh, dia nak join sesi kedua saja pun boleh. Nak menikmati untuk bersama-sama kan. Okey, moga-moga target kita dalam masa tempoh 12 hari tu kita dapat khatam Quran, dapat kita cuba memahami. Ustazah targetnya untuk kita memahami tentang sinopsis Al-Quran. Jadi dalam tempoh 12 hari sepanjang Ramadan lah. Okey, jadi kalau siapa yang masuk untuk separuh pertama, bermakna separuh dah dia dapat. Separuh kedua lagi sambungan. Macam itulah targetnya. Wallahualam, berjaya tak berjaya pun kita pun tak tahu. Moga-moga Allah beri kekuatan, Allah bagi kesihatan kan. Berjaya bersama-sama insya-Allah. InsyaAllah kita hanya merancang. Target ustazah, ustazah meletak tak tahulah mahal ke murah ke, ustazah pun tak tahulah. Ustazah buat dengan harga untuk 12 hari adalah RM500. Jadi dia 15 hari lagi, 12 hari lagi RM500. Maknanya sesi pertama 500, sesi kedua 500. Kita buat 500 tu untuk 12 hari. Sekali dengan penginapan dengan makan. Cuma makan, program kita pada tu, makan kita akan masak sama-sama. Petang tu waktu untuk bermasak lah sekejap. Waktu petang sekejap, sambil-sambil masak, sambil-sambil kita cuba bertazkirah macam tu. Jadi sahur pun sama. Macam tu lah kita akan cuba mengisi masa agar tidaklah kita menjadi hanya orang yang menunggu saat makan. Tak. Ya, kita adalah kehidupan kita kebiasaan. Ustazah bukan apa dia fikir. Kalau kita buat tempat makanan, nanti biasanya orang yang nak datang ni orang yang tak ada beg tangan dah. Tak terikat mana-mana. Biasanya kan ibu tunggal yang memang dah biasanya lah. Tak ada beg tangan. Jadi dia dapat pelepasan, okey suami tak ada, anak-anak pun dah besar, jadi dia rasa nak menikmati bersama-sama, insya-Allah kita akan bersama-sama di sini. Itulah targetnya. Wallahu a'lam.
Wallahu alam, semoga semua dipermudahkan dan berjalan lancar. Kita hanya Hmm. merancang insya-Allah, moga Allah berkati usaha dan apa ni, memperkenankan usaha kita. Dan ustazah dia hanya tertumpu kepada apa dia punya apa golongan dia tu. Orang yang nak datang Maksudnya tu. ha. Siapa perempuan sahaja. Lupa sahaja Nanti kan salah faham pula kan. Okey. Mm, Ini perempuan sahaja yang boleh hadir. mm, Cuma ada orang yang dia tanya, kalau saya datang keluarga saya, maknanya kena cari penginapan lain lah. Sebab mm. kalau penginapan tu untuk perempuan saja, kalau takdir memang tak ada orang, tak ada masalah dia duduk dalam bilik. Yang kita hanya ada 3 bilik sahaja dekat Tarbiyah Stay. Yang lain tu adalah dorm, ada dewan, maknanya tempat tidur apa semua. Jadi untuk bilik tu hanya ada 3 sahaja kat situ. Jadi rasa macam menyekarkanlah kalau ada lelaki macam tu. Fokus kepada wanita untuk program Kot lah orang baru lepas SPM kan dia nak menikmati, menjiwai remaja. Remaja tak ada masalah asal dia boleh datang. Okey. Untuk remaja dan juga kepada golongan dewasa dan warga-warga emas yang perempuan dialu-alukanlah untuk mengikuti kepada yang baru masuk ni program sepanjang Ramadan 12 hari yang pertama dan 12 hari berikutnya Ustazah. Siapa yang boleh dengar balik semula lah yang sebab kita berada di pertengahan, boleh drag balik link di bawah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Azidah. Sihat itulah. Nampak tembam sikit ni. Jadi siapa yang nak join, siapa yang nak join dia boleh hubungi PA Ustazah. Okey, PA Ustazah ni anak Ustazah sendirilah, dia baru habis SPM. Jadi Nuruddin, Ustazah lantik dia sebagai PA Ustazah. InsyaAllah. Jadi boleh hubungi pada nombor telefon dia lah, iaitu 016 939 9804. 016 939 939 9804. 9804. Okey. Nuruddin Nuruddin. InsyaAllah. Dan siapa yang berminat bolehlah register ni untuk aktiviti bulan Ramadan di Tarbiyah Stay. Dan ahlan wa sahlan kepada semua sahabat yang baru masuk. Jangan lupa share link kita pada petang ni. Lama kita tak bersiaran kan. Puan Azidah dah tembam dah Ma'alimah Bashar, baru beberapa ketika tak jumpa. Waalaikumsalam Puan Faridah. Dan untuk hari ini insya-Allah kita akan sambung semula. Kita akan baru mulakan untuk surah Muhammad surah yang ke-47 yang mana sebelum ni telah pun ustazah buatkan satu sinopsis surah Muhammad pada minggu-minggu yang berikutnya dalam kongsi tadabbur. Kepada yang terlepas boleh cari balik link dan di ruangan YouTube pun ada untuk siaran. Dan untuk siaran kita pada hari ini, kita bersiaran pada satu saja channel, iaitu channel Ustazah Suraya. Dan siapa yang belum lagi subscribe channel Ustazah, bolehlah subscribe channel Ustazah Suraya untuk terus memberi sokongan kepada Ustazah. Dan untuk hari ini insyaAllah ada perkongsian hadis tak Ustazah? Ustazah tak prepare untuk perkongsian hadis hari ini. Okey, kalau begitu kita teruskan kepada surah Muhammad pada muka surat 507 dan bermula ayat yang pertama. Tapi sebelum tu sama-sama kita dengarkan selawat Bushrah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة.
Jadi sama-sama kita semak untuk surah Muhammad ayat yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat berapa ni Ustazah? Sampai ayat ketiga. Sampai ayat yang ketiga surah Muhammad yang merupakan surah yang ke-47. Nampaknya ayat dia panjang-panjang ya Ustazah. Ya, betul. Surah Muhammad. Surah Muhammad. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العظيم. Baik, kita lihat terjemahan bermula ayat yang pertama. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Orang yang kafir dan menghalang-halang, yakni manusia, dari jalan Allah, Allah menghapuskan segala amal mereka. Dan orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran daripada Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Yang demikian itu kerana sesungguhnya orang kafir mengikuti yang batil, yakni sesat, dan sesungguhnya orang yang beriman mengikuti kebenaran daripada Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lama tak bersiaran ni kan. Dah kekok rasanya. Sampai dah ingat. Sampai dah tak ingat. Rupa-rupanya kena ada hadis kat mula-mula. Lupa. Ada. Subhanallah. Jadi insyaAllah pada hari ini permulaan kepada surah Muhammad seakan-akan satu kesaan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ni dah lama dah tinggal, sekarang Allah mengambil menarik perhatian kita nak sambut Ramadan kan. Tak lama dah nak sambut Ramadan ini, seakan-akan satu signal daripada Allah. Amalan yang bakal kamu buat di dalam bulan Ramadan nanti, kamu kena buat checklist mula. Kamu kena fikir balik, muhasabah balik. Takut-takut bahawa amalan yang kamu buat itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana dalam surah Muhammad, perbahasan yang Allah bawa kepada kita iaitu mengenai penerimaan amal dan penghapusan amal. Kok kita jadikan buat amal penat saja. Dunia penat, akhirat tak dapat. Na'udzubillah. Jadi dalam surah Muhammad dia mengajar kepada kita fokus sungguh-sungguh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu amalan kita diterima ataupun tak terima, dalam surah ni dia mengajar kepada kita iaitulah jalannya mesti, kalau nak terima amalan mesti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ikut jejak langkah Nabi, segalanya tertutup dan gelap. Sunnah Nabi.
Jadi apabila kita nak tengok, jadi kita memulakan, kita panggil pada dia ummah ittiba, ummah yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuailah dengan nama Muhammad. Maknanya sebagai kayu ukur amalan kita diterima ataupun ditolak. Kalau baik macam mana pun amalan yang kita buat, tetapi dia tidak selaras dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia akan jadi tertolak. Lepas tu kita kena faham. Ustazah lupa dekat mana Ustazah baca satu artikel, dia sebut apa dia? Apabila kita nak beramal, pesan siapa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustazah lupa pesan siapa tu, tapi rasa tak silap Ustazah, sebab sejak akhir-akhir ni Ustazah dia asyik baca buku Tok Guru Ni Aziz kan dah, tapi daripada dalam tu lah mungkin disebut. Apabila dalam kita beramal, dia ada syarat. Syarat dia jangan terlampau ke depan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan terlampau tertinggal ke belakang. Maksudnya kita kena follow betul-betul. Kalau kita tak mampu sekalipun jangan terlampau jauh tertinggal. Dan kalau kita rasa ya Allah aku nak buat lebih baik, ialah sebab zaman daripada masa ke semasa, hari ni kan teknologi semakin canggih. Ya, boleh ke depan, tapi jangan sampai terlalu ke depan, takut-takut nanti kamu juga akan tersesat. Allahu Akbar. Jadi ayat yang pertama dibawa kepada kita iaitu mengikuti sunnah merupakan asas kepada amalan kita diterima ataupun tidak. Allazina kafaru, orang-orang kafir. Allah mulakan dulu dengan orang kafir. Kita sebutkan nak jadi pengikut Nabi, mesti dimulakan dengan cerita orang Islam kan, cerita orang beriman. Kenapa Allah memulakan pertama sekali dengan orang kafir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Ustazah Bashar lah kan, Ustazah Bashar rasa mana lebih ambil perhatian sebagai seorang pendengar kan, orang bercakap yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama, biasa yang mula-mula disebut tu itu yang kita akan bagi perhatian. Kita pegang kan, ataupun yang terakhir sekali, betul kan? Yang terakhir sekali biasa orang akan buat konklusi supaya nak buat rumusan kan? Yang terakhir pun boleh jadi. Jadi sekarang ni kalau dipikir antara ayat 1 dengan ayat 2, mesti fokus kita lebih kepada ayat 1. Jadi sekarang Allah nak bagi tahu ramai sebenarnya orang yang engkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun benar ada orang yang beriman, betul, tetapi apatah lagi kalau surah ini diturunkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai orang yang menentang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memulakan cerita supaya orang-orang engkar ini dia tersentap hati. Dia berfikir balik. Benda yang paling penting Allah nak sentuh ialah Allah highlightkan kepada orang-orang yang engkar. Jadi oleh sebab itu jangan kita memahami tentang orang-orang engkar ini hanya kepada orang-orang yang non-Muslim. Tak. Tetapi dia juga termasuk kepada orang yang Islam tetapi menolak apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Disebut bahawa wa'allazina kafaru, orang-orang yang ingkar, wasaddu an sabilillah, dan orang itu menghalang daripada jalan Allah. Subhanallah. Jadi untuk memahami perkataan wasaddu, wasaddu ini kalau kita tengok dia menghalang dengan apa cara sekalipun. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menghalang gerak kerja Nabi dengan cara membuat bunyi siulan supaya bising. Apabila bising, orang tak boleh nak dengar ceramah dengan kuat. Orang tak boleh nak dengar ceramah, tak boleh nak fokus. Bisingnya, lalalah, ceramah pun tak kemana. Hanya duduk fokus, duduk intai-intai. Jadi apa pun yang boleh menghalang perhatian kita kepada, menghalang kita daripada agama, itulah yang dosa. Tak kiralah apa pun. Contohnya hari ini. Okay? Pertembungan di antara hak dan batil apabila konsert dengan ceramah kan. Hari ini benar-benar kita berada dalam zaman akhir zaman. Ini bukan isu memang walaupun memang betul lah ni isu tak ada tauliah, ini isu. Sekarang kita nak fokuskan bahawa zaman kita benar-benar zaman pertembungan untuk memilih mana hak mana batil.
Zaman dua-dua ada. Kuliah agama pun hari ini bukan main hebat juga orang-orang yang cuba hadir. Begitu juga dengan konsert. Jadi dua-dua ada di hadapan kamu. Sekarang kamu diberi pilihan nak join mana. Dan lebih dahsyat, hari ini zaman orang yang wasaddu an sabilillah. Jalan mana yang boleh bawa, semua akan dicantas. Subhanallah. Dan hari ini kita doakan sama-sama untuk Allah berikan kesihatan kepada Ustaz Azhar Idrus yang dimasukkan ke hospital hari ini kerana ada komplikasi air dalam paru-paru. Subhanallah, Ustazah melihat setiap kali kita mendengar ada alim ulama kita yang sakit, ada alim ulama kita yang yang ditimpa musibah, segala-galanya adalah nak melambangkan bahawa Allah tak akan tarik ilmu daripada kita, tapi Allah akan tarik alim ulama yang sentiasa memberikan ilmu kepada kita. Sebab tu kecoh hari ini bagaimana kuliah Ustaz Azhar Idrus tidak diluluskan, bagaimana ceramah Ustaz Wadi itu juga dihalang, bagaimana kali itu khusus kepada negeri Terengganu iaitu dihalangnya untuk ceramah Tok Guru Haji Abdul Hadi di Rusila, di masjid yang dibina daripada duit orang ramai. Tapi Alhamdulillah Allah masih lagi memberikan kewarasan kepada rakyat Malaysia, khususnya Terengganu. Apabila demonstrasi nak diadakan, itu tidak ada seorang pun yang hadir dalam bab menghalang Tok Guru berceramah. Subhanallah. Tapi ini namanya satu proses berada di akhir zaman, benda yang agama akan dihalang. Subhanallah. Tak kiralah, orang tak tutup aurat, orang tak kecoh, kan? Tapi orang yang pakai furdah, orang yang tutup aurat, itu yang ayat yang di-highlightkan. Namun subhanallah, subhanallah, inilah proses cara Allah nak bagi benda yang Islam ini top sebenarnya. Dengan cara orang halang. Apabila orang halang jadi viral tak? Viral, kan? Semua benda apabila berlakunya satu masalah, sesuatu akan jadi top, sesuatu akan jadi terkenal. Namun tujuan Allah bagi terkenal adalah untuk menyentap hati-hati manusia sebenarnya. Sebelum Allah turunkan azab, dan azab yang paling besar sekali adalah azabnya kiamat yang akan melanda dunia kita pada hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Takutnya kan, rasa tak sanggup wahai Allah kalau untuk kita hidup di saat berlakunya kiamat. Dan jaminan daripada Nabi SAW, sesiapa yang ada walaupun sebesar biji sawi dalam dirinya tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan dapat melihat saat berlakunya kiamat. Saat kemusnahan alam ini dia tak akan melihat, sebab dia terlalu dahsyat. Jadi Allah akan matikan semua orang Islam dengan datangnya angin dingin. Lalu matilah semua orang yang beriman, dan hanya yang akan melihat kemusnahan alam ini adalah orang-orang yang kafir. Jadi doalah moga-moga Allah mantapkan iman kita, kan. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Jadi Allah tegur mula-mula sekali, Allah sebut tanpa ada clue. Kalau surah lain dia ada clue, Toha ke Alif Lam Mim ke, kan, dia ada pembuka pintu tu. Nak sebelum nak bercakap, okey, ada pembuka. Ada huruf muqatta'ah, kan, ataupun tasbih. Tapi untuk surah Muhammad tidak ada kata kunci ataupun tidak ada pintu nak masuk tu, kan, maknanya tak ada clue. Tiba-tiba terus kata allazina kafaru. Bayangkan orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalang daripada jalan Allah ini, adalla a'malahum, sesak-sesaknya amalan-amalan mereka, ataupun tidak ada nilai, gugur, hilang, habis, tidak, yang iaitu dengan cara tidak memberikan pahala dan ganjaran atas perbuatan-perbuatan mereka. Walaupun dia jadi baik, tapi kerja dia adalah menghalang orang buat baik. Jadi ingat, jangan sesekali kita menghalangi kerja orang lain, tak kira dengan apa cara sekalipun. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Justru itu mungkin
Kenapa Allah sebut macam ni? Sebab manusia ni kan ada jenis memang suka beramal. Sebab syaitan ini dia akan hasut kita. Pertama, dia akan hasut apa dia? Berhasut jangan pergi majlis ilmu. Sebab seluruh manusia ini celaka kecuali orang yang berilmu. Jadi syaitan ini ataupun jin ini, syaitan iblis ni, dia akan halang manusia daripada menuntut ilmu. Dia akan lalaikan manusia, jangan duduk majlis ilmu, jangan duduk majlis ilmu. Jadi apabila orang tidak berada dalam majlis ilmu, bermakna ilmu tu tak masuk. Akhirnya ia akan menguasai dirinya ialah syaitan. Na'udzubillah. Dan orang yang berilmu pula, syaitan akan menguasai diri lagi. Kecuali orang-orang yang apabila dengan berilmu, dia akan beramal. Dia tidak meletakkan, apabila dia nak beramal, dia meletakkan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dia tak tanya nafsu dia, tapi dia tanya apa yang Allah suka, apa yang Allah redha terhadap aku. Ini benda yang kita nak cari, point. Jangan sesekali mengikut perasaan dalam tindak. Apabila kita bertindak. Tetapi namun dalam nak mengambil suatu tindakan, tengok Allah sebut dalam Quran ada hukum saktah, kan? Ada hukum saktah. Kenapa ada hukum saktah? Maknanya ada waktu untuk kamu bertenang sekejap. Bertenang supaya kamu dapat kalau kita dekat traffic light, kita berhenti sekejap, lalu kita pun tukar gear, kan? Begitulah juga dalam hidup ini. Kadang-kadang ujian yang Allah datangkan, Allah bagi sikit sekejap, bukan untuk apa? Untuk kamu berfikir dan menentukan hala tuju. Mungkin satu proses cara yang lebih hebat lagi daripada itu. Subhanallah, subhanallah. Justru itu orang-orang yang mula-mula Allah tegur, maksudnya berat ke tak berat? Berat. Tak ada kata kunci ataupun tak ada clue-clue, tiba-tiba terus marah. Macam tu lah lebih kurang, kan? Terus mengata. Kalau kita lah, kalau mak masuk rumah, kan? Tidak. Mak masuk dalam rumah, tidak. Tak ada bagi salam, tidak. Terus masuk. Ni kenapa ni? Contoh macam tu lah. Ni kenapa yang asyik tengok TV ke? Ni kenapa yang kain berselerak? Terus marah anak dalam rumah. Okay? Boleh imagine, kan? Tapi ada kalau hak pakai clue, hak ada alif lam mim ni macam ni, maksud dia hak ada alif lam mim. Surah yang ada alif lam mim ke Toha ke, kan ada huruf muqatta'ah. Masuk, Assalamualaikum. Bagi salam dulu. Okey, ada. Atau mari makan. Jom mari makan ni. Mak dia buat balik makanan ni. Lepas tu baru masuk dalam rumah. Ya Allah. Baru nak marah pun. Tapi mula-mula tu baik dulu. Tunjuk clue dulu. Macam tu. Subhanallah. Bagi tahu signal mak dah balik. Macam. Tapi untuk surah Muhammad tidak ada pembukaan. Terus menerjah. Ya Allah mengatakan bahawa orang-orang yang kafir terus tuju pada orang engkar, orang-orang kafir, orang yang menghalang kerja-kerja agama Allah ini untuk dia sia-sia segala amalan mereka. Tak ada nilai dah. Kenapa Allah sebut adalla a'malahum? Kadang kita sebut sesat, kan? Adalla ni, dalalah maksudnya sesat. Maksudnya orang ni beramal tak? Beramal. Tapi amalan dia tidak mengikut flow yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi tak pernah ajar kita bermusuh. Lalu apabila mereka bermusuh, ingat tak pada nisfu Sya'ban hari itu, kan? Kalau kita perhatikan kepada hadis berkenaan dengan nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampunkan semua dosa orang-orang yang beriman kepada Allah. Semua dosa. Maksudnya Allah nak mulakan hidup baru, nak masuk bulan Ramadan ni, start daripada 15 tu semua kamu akan jadi orang baik dah ni. 15 hari ni nak masuk Ramadan ni, kamu betul-betul bersih. Bayangkan. Sebab Allah dah ampun semua dosa orang yang beriman pada malam nisfu Sya'ban. Kecuali dua. Dua ni Allah tak ampun. Jadi sebab tu kita kena tengok bahawa apakah permusuhan itu berlaku, apakah kebencian itu berlaku, ataupun apa pun yang masalah berlaku ini selepas 15 ke sebelum 15. Kena tanya dulu pada diri kita. Okay? Iaitu siapa? Iaitulah orang yang kekal bermusuhan. Okay? Orang yang bermusuhan, Allah takkan ampun dosa dia.
Jadi bagaimana dia nak masuk bulan Ramadan tidak dalam keadaan jiwanya belum lagi bersih. Yang kedua, orang yang kekal syirik kepada Allah. Orang yang menduakan Allah. Dua golongan ini Allah tak ampun dosa dia. Yang bermusuh, yang syirik. Na'udzubillah. Moga-moga kita semua termasuk di kalangan orang-orang yang telah Allah bersihkan dirinya bermula daripada nisfu Sya'ban hari itu. Alhamdulillah. Kemudian Allah pun sambung. Allah dah ceritakan orang kafir ni macam mana sifat dia. Bukan sekadar engkar tapi dia menghalang kerja dia. Bukan sekadar dia tak nak pada diri dia, tetapi dia mengajak orang lain untuk sama-sama tak nak. Ini bahaya. Kalau setakat dia seorang saja engkar, tak ada masalah sangat sebab efek dia seorang saja. Tapi kalau efek dia melibatkan dia ajak orang lain untuk sama-sama tidak menghalang gerak kerja, subhanallah. Jadi berhati-hatilah. Andai kata kita termasuk di kalangan golongan tersebut, bertaubatlah. Okey? Bertaubatlah dan bertaubatlah. Moga-moga benar-benar kita memasuki pintu gerbang Ramadan dalam keadaan mendapat redha daripada Allah Azza wa Jalla. Kedua, wallazina amanu. Allah pun buat secara kita sebut berlawanan, berpasangan. Apabila Allah sebut orang kafir, Allah juga menyebut tentang orang-orang yang beriman kepada Allah. Untuk orang beriman apa pula? Wallazina amanu, orang-orang yang beriman mesti kesa dalam jiwanya, wa amilus salihat. Dia takkan hanya mengatakan aku beriman kepada Allah tapi dia tak nak buat. Mesti dia akan tunjuk dengan amalan. Mesti dia akan rasa bahagia. Ustazah kan melihat kita, contoh kita ni sayang kat mak kita sakit. Orang yang benar-benar mencintai mak, masa mak dia panggil tolong ambil air kat mak, rasa seronok tak nak tolong mak. Dalam hati orang yang ada cinta pada mak dia rasa bahagia sangat. Ya Allah, seronoknya mak minta tolong aku. Ada mak sikit-sikit panggil kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah, dalam hati dia ada aku. Seronok. Tapi ada orang yang dia tak suka. Asyik-asyik kita. Ada kan? Dua jenis golongan macam ni. Dia boleh kenal lah. Allah sebut, kalau betul kamu orang yang beriman, kamu rasa bahagia sangat untuk beramal dengan amal-amalan soleh. Dan ustazah baru saja melepasi semalam, baru berakhir camp cuti sekolah 3. Sebab ni kali ketiga kita buat program cuti sekolah dengan tajuk penghayatan makna solat. Kan? Ustazah bawa kepada anak-anak didik ni. Tak tahulah sama ada silabus tu terlalu tinggi untuk mereka ikuti. Wallahu a'lam lah. Ustazah pun tak tahulah. Tapi ustazah membawa satu nilai bahawa solat adalah lambang cinta ilahi. Biar kamu melakukan solat ini sebab apa? Sebab membalas cinta Allah. Allah bagi kita solat kerana itu lambang cinta Allah kepada kita. Lalu siapa yang membalas cinta Allah? Sahutlah hayya 'ala solat. Dia akan sahut. Ya Allah ya Rahman. Kalau Ustazah Basha lah. Ustazah Basha sangat menyayangi Ustazah. Contohnya kan. Jadi tiba-tiba Ustazah Basha panggil, call Ustazah, ya Allah sampai hati, dia memang kita sayang tapi kita call tak sahut, call tak jawab, apa perasaan Ustazah Basha? Rasa kecewa Ustazah, nak marah, kecewa, walaupun padahal kita orang yang kita sayang kan, lepas tu kita call rasa macam nak merajuk, macam tu. Okay. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Allah. Bayangkan Allah kata, aku sangat mencintai kamu. Aku terlalu dekat dengan hamba-hamba aku. Lebih dekat daripada urah halqum. Tapi apabila aku panggil, dia buat tak peduli. Sampai waktu petang barulah dia call. Dia sahut. Tapi pada saat itu hati telah terhiris. Hati telah merajuk. Bayangkan, hati dah kecil hati dah. Baru nak sahut kan. Tadi masa aku panggil, bukan nak berikan keutamaan pada aku.
Apatah lagi kalau kita tanya pula, kenapa? Kan tak, tadi pergi mana? Tak buat apa-apa pun. Kan dah tengok dah handphone. Malas rasanya nak jawab. Ya Allah, kalau sebut malas lagi terhiris kan? Kalau kita sebut masa dia call, tadi apa ni, kita sebut tengah makan, tengah apa, ya benda lain lebih utama daripada aku kan? Mesti perasaan kita jadi macam tu kan? Ya, itu baru kawan. Kalau mak terhiris hati mak, oh benda lain lebih penting daripada aku kan? Mak kata macam tu. Kadang-kadang mak katanya, kenapa tak call mak? Kadang mak kau tak jawab-jawab, sibuklah mak dengan kerja. Yelah, kerja tak habis-habis untuk kamu kan? Mak mesti akan merajuk dengan cara macam tu. Itu baru ibu yang melahirkan. Belum lagi Allah yang mencipta. Suatu ustazah membawa satu apa ni, kata kunci kepada mereka dengan mana apa makna salat, lambang cinta ilahi. Dan ustazah insya-Allah ustazah juga berhasrat sebenarnya untuk buat kuliah yang ustazah nak jadikan kuliah ini adalah duit daripada kuliah ini untuk ustazah jadikan projek di bawah Tarbiyah Stay. Jadi kelas ini kelas berbayar lah. Siapa yang nak join, insyaAllah ustazah akan buat join kelasnya mungkin dalam tempoh 3 kali kuliah. Okay, ustazah takkan buat 1 kali kuliah. 3 kali kuliah untuk memahami solat lambang cinta ilahi. Okay, untuk golongan dewasa. Tapi ustazah tak buat lagi sekarang ni, 2-3 hari ni sebab ustazah nak siapkan slide dulu. Untuk ustazah rasa benda yang berbayar terpaksa ustazah kena buat yang terbaik. Lebih lagi. Walaupun yang lain bukan kata tak buat tak terbaik, tapi kena dengan ketidakmampuan, dengan masa, dengan apa. Jadi ustazah rasa ustazah lemahlah dalam bab tu. Tapi apabila orang berbayar, bermakna lebih-lebih lagi ustazah kena buat qadar yang lebih baik. Okay? InsyaAllah. Nak tahu nanti ustazah akan war-warkanlah bagaimana, bila, tarikh dia, tidak secara online sahaja kelas ini. Subhanallah, subhanallah. Allah sebut orang-orang yang beriman dan beramal saleh, okay, yakni hati dan seluruh anggota tubuhnya beriman serta tunduk kepada syariat Allah, baik secara lahir maupun batin mereka. Itu yang dimaksud orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sebab tu dalam solat itu adalah amal saleh kita. Dalam solat ada 3 rukun kan, nak membuktikan bahawa namanya amal saleh. Kalau tidak ada 3 rukun ini, tidak dikatakan sebagai amal soleh. Yang pertama, rukun qalbi, rukun hati. Hati kena bawa. Dalam masa kita beramal, bukan rasa terpaksa, tapi dia benar-benar ikhlas mencari redha, mencari cinta. Yang kedua, namanya rukun fi'li, perbuatan. Jadi kena tunjuk dengan perbuatan. Yang ketiga, namanya rukun qauli, kata-kata. Cinta perlu diucapkan. Kan? Dia tak boleh hanya cinta tapi disimpan di dalam hati, perlu diluahkan. Sehingga kan Nabi sendiri pun mengajar, mengesyorkan kepada kita. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi, bagi tahu aku menyayangi dia. Kamu cakap tak kepada dia? Tak. Beritahu kepadanya bahawa aku menyayangi. Sebab tak bila kita jumpa sahabat kita, kita sebut pada dia, ana uhibbuki fillah, aku sayang kamu kerana Allah. Tapi jangan salah orang, jangan sebut ana uhibbuka fillah pula kepada bagi orang perempuan. Ini salah channel ni nanti kan. Jadi orang-orang yang beriman dengan beramal saleh, Allah sebut apa dia? Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Inilah dia kayu ukur. Dia kata dan dia telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Wa huwal haqq min rabbihim, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kebenaran daripada Tuhan mereka. Kaffara anhum, jaminan daripada Allah. Bayangkan, kalau dalam Quran tempat Ustazah Basha tu dia ada lam alif kan. Dekat wa huwal haqqu min rabbihim ada lam alif kan. Maksudnya kalau boleh dilarang berhenti. Kan? Kenapa dilarang berhenti? Kalau ikut ayat, kita baca ayat bahasa Melayu tak salah pun kan. Yang telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dia
wa huwal haqqu min rabbihim, dan apa yang diturunkan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dia adalah satu kebenaran daripada Tuhan mereka. Kaffara anhum, akan dihapuskan daripada mereka sayyi'atihim, kesalahan-kesalahan mereka, wa aslaha balahum, dan akan wa aslaha balahum, dan akan diperbaiki keadaan mereka, kan. Kalau ikut macam bahasa Melayu tak salah pun, kan. Tapi di resam Osmani pun tak ada pun lam, mungkin ini resam lain ke Ustazah, penulisan. Kebanyakan dalam resam yang lain memang diletak lam alif. Kenapa? Nak bagi tahu bahawa kalau kamu tak buat yang depan, kamu takkan dapat yang belakang. Sebab tu satu ayat yang tak boleh dipisahkan. Maksudnya, kalaulah kamu tidak mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa kamu tidak akan diampuni. Dia nak bagi tahu dengan satu ayat sahaja. Tidak ada gap-gap. Nantilah ke tak ada. Sebab tu lam alif dalam Quran maksudnya dilarang, berhenti, maksudnya dia adalah dengan akronim makna. Dengan satu makna. Allah akan ampunkan dosa-dosa orang tu. Dan apabila disebut kat sini, dia kata wa amanu, dia adalah merupakan nak sebut apa? Ataf. Sambungan daripada ayat yang depan. Secara umumnya kamu telah beriman dan beramal soleh, tapi Allah buat satu tambahan lagi, iaitu merupakan dalil khusus. Tak? Daripada umum menjadi jadi khusus. Khususnya kalau kamu nak betul-betul, kamu kena ikut jejak langkah Nabi. Kamu kena beriman dengan Quran, kamu kena beriman dengan hadis. Dua syarat. Okay? Syarat sah iman, iaitu beriman dengan Rasul. Allahu Akbar. Justru itu bukan sekadar beriman, tapi meyakini wahwal haqqu min rabbihim, dia adalah benar daripada Allah. Maknanya tak ada ragu sedikit pun bahawa dalam hati ni Nabi bolehlah sebab Nabi hidup zaman dulu. Tak ada. Dia memang benar-benar daripada Allah. Dia ada satu kebenaran untuk kita mengikuti, kerana pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar adalah suri tauladan yang terbaik untuk kita. Jadi oleh kerana itu Allah pun sebut, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Allah tak kata wa kaffara anhum as-sayyi'at, alif lam, tidak ada alif lam ma'rifah, tetapi secara umum. Jadi dosa-dosa mana-mana pun, secara luasnya banyak mana dosa pun Allah akan ampunkan, wa aslaha, dan Allah akan memperbaiki balahum, keadaan mereka. Apabila Allah memperbaiki, bermakna Allah akan bagi satu idea, satu cara, satu jalan untuk Allah lorongkan jadi lebih baik dan lebih baik. Satu orang yang beriman, dia akan menjadi orang yang lebih baik. Okay? Daripada satu hari ini adalah lebih baik daripada semalam, dan esok adalah lebih baik daripada hari ini. Moga-moga kita termasuk dalam golongan seperti ini. Ibnu Abbas kata, yakni urusan mereka, apabila disebut wa aslaha balahum, apa tandanya? Iaitu keadaan mereka, urusan mereka, kebutuhan mereka akan jadi dipermudahkan. Macam tu. Okay, yang mana disebut dalam satu doa, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Doa apa tu? Doa ketika orang bersin. Kan, apabila kita dengar orang bersin, kita pun sebut alhamdulillah. Orang tu jawab ya rahamkallah, yahdikum wa yahdikumullah, ataupun wa yuslihu balakum. Okay, boleh disebut guna dua seperti itu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi Allah akan memberi petunjuk kepada kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Sebab apa? Sebabnya dia terhenti sekejap. Lepas tu dia balik semula, dia akan dapat satu seakan-akan nyawa baru. Macam subhanallah. Sebab tu apabila kita terhenti, kita buat semula, semangat baru, kan? Subhanallah. Betul, Islam suruh kita keluar daripada rumah buat sementara. Kadang apabila balik, kita akan melihat dengan tenaga yang baru, semangat yang baru. Subhanallah. Oleh sebab itu, Allah sebut zalika. Okay, dah kat 6.30 dah ni. Ustazah ni ada klinik Quran pula. Zalika bi annal ladina kafaru. Yang demikian itu kerana sesungguhnya orang kafir mengikuti yang batil. Okay?
dan orang-orang yang beriman mengikuti yang hak. Jadi dua benda yang Allah kata, kenapa orang kafir tadi dia menghalang kerja orang Islam, dia menghalang orang-orang yang nak buat benda-benda yang baik, kerana mereka selalu mengikuti kebatilan. Apakah dia yang al-batil? Al-batil ma siwallah, selain daripada Allah. Selain daripada buat kerana Allah, semuanya adalah kerana batil. Tapi apabila manusia buat kerana Allah, lillahi ta'ala, insya-Allah dia berada di atas jalan kebenaran. Allah akan pandu kita berada di atas jalan kebenaran, insya-Allah sampai ke akhir hayat kita. Dan yakinlah, kebenaran pasti akan terserlah walaupun dia mungkin memakan masa. Kebatilan walaupun nampak dia cepat naik, tetapi suatu saat dia akan jatuh. Kerana apa? Kebatilan tidak mampu untuk bertahan lama. Allahu Akbar. Kerana al-haq bersama dengan Allah. Al-batil selain daripada Allah. Moga-moga Allah akan menunjuk kepada kita jalan yang benar. Tidak siapa benar, siapa salah. Maksud dia kata, kami hapuskan semua amal perbuatan orang kafir dan kami ampuni semua kesalahan orang-orang yang berbuat baik. Kami perbaiki pula urusan mereka kerana orang kafir itu mengikuti yang batil, yakni memilih yang batil daripada yang hak. Oleh sebab itulah kita hari ini fikir sendiri. Kita nak berada di pihak yang mana? Di pihak yang benar maupun di pihak yang salah. Allah pun tutup. Kadzalik. Demikianlah. Allah buat konklusi. Allah kata konklusinya apa dia? Demikianlah bahawa Allah membuat perumpamaan kepada manusia supaya manusia sendiri boleh memilih. Jangan salahkan Allah. Allah dah bagi warning secara tegas. Kalau tak tegas, Allah bagi mesti ada kata clue pembuka kepada surah Muhammad. Tapi terus Allah menerjah tentang karakter orang kafir dan karakter orang yang beriman kerana nak menunjukkan kepada kita bahawa ini bukan benda main-main. Tapi ini sesuatu yang serius untuk kita bawa jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kalau kita tengok dalam buku Khawatir Quraniyah disebut, dia kata inilah yang merupakan surah ini diberi nama Nabi agar setiap Muslim tahu bahawa mengikuti penghulu makhluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan barometer diterima atau ditolaknya suatu amalan. Sebab setiap jalan selain jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tertutup dan gelap. Apabila anda ingin memastikan amal, ujilah ketaatan anda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penerimaan anda kepada sunnahnya. Dua hal ini merupakan barometer sikap mengikuti ittiba. Jadi sekarang setiap kali ada orang tunjuk kat kita, buatlah ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Apa ayat yang ada keluar daripada mulut kita? Kalau dia adalah sunnah daripada Nabi, pasti kita akan ikut tanpa alasan. Contoh kita kata dekat anak-anak, pakailah kopiah, pakailah kopiah, tak kira lah kopiah ke, serban ke, haikal ke, apa-apalah namanya penutup kepala tu, sebab itu namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kisah apa pun, tapi namanya tutup. Tapi kalaulah dia kata, alah, tak nak lah, sebab apa, nanti rosak rambut. Biasalah orang-orang muda ni kan, ataupun dia sebut panas lah, rimas lah. Itulah ujian yang akan membuktikan kita ini mengikuti jejak langkah Nabi ataupun tidak. Simple je. Maknanya apabila dibawa kepada kita untuk mengikuti jejak langkah Nabi, apa hati kita berkata-kata? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi inilah benda yang rasanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukan senang untuk kita menjadi ummah ittiba, kan? Ummah yang mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan pembukaan kepada surah Muhammad ini, untuk kita masuk Ramadan, benar-benar kita mencari apa yang diberikan atau apa yang dibawa oleh Nabi apabila nak masuk Ramadan. Jadi saya tambah sikit dengan masa 2-3 minit lagi, saya tambah sikit je. Apabila sebut perkataan bulan Ramadan, jangan sebut bulan puasa, kata Tok Guru Aziz.
Kan? Tu kena pesan betul-betul ni. Walaupun hari tu Ustazah sebut mungkin, tapi Tok Guru pesan sangat-sangat. Jangan sebut bulan puasa. Jangan kamu hanya nampak nak masuk Ramadan, puasa, 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 puasa. Apa yang Nabi ajar pada kita? Nabi ajar kepada kita apabila masuk puasa adalah Nabi wakanan nas ajwadan nas. Sepemurah-pemurah orang. Tak pernah dilihat Nabi sepemurah pada bulan Ramadan. Jadi biarlah kita juga pada hari ini buat target. Bulan Ramadan aku nak jadi orang yang paling pemurah. Tak kira pada siapa kita nak infak, itu hak masing-masing. Ustazah tak kata mesti infak kepada Ustazah. Tak, Ustazah tak kata macam tu. Kita ni nak masuk Ramadan. Okay. Yang kedua, jadilah kita dalam bulan Ramadan ialah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Apabila muliakanlah Al-Quran dengan cara apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadikan Quran benar-benar petunjuk untuk kita. Bukan sekadar pergi masjid ni khatam, pergi masjid ni khatam, pergi masjid ni khatam. Nak habis-habisnya hanya kita baca, pergi masuk masjid tu baca satu juzuk dalam satu grup. Kan? Pergi masjid ni pula saya dah banyak kali, 10 kali khatam bulan Ramadan ni. Kada? Okey, baru masuk 10 hari 10 kali khatam. Hari pertama dekat masjid ni baca juzuk pertama baru. Masuk masjid ni baca juzuk 30. Masuk masjid ni baca juzuk 5. Betul Yang kita duduk buat tadarus tu. Jadi oleh sebab itu belajarlah fikir semula. Jangan hanya menjadi adat kebiasaan yang telah kita buat pada sebelum-sebelum ini, lalu perkara itu tak boleh untuk diberhentikan. Kita kena menukar apa yang kita buat mengikuti jejak langkah Nabi. Apa yang Nabi buat? Nabi bertadarus Al-Quran dengan Jibril alaihi salam. Dan apabila Nabi bertadarus Al-Quran dengan Jibril, Nabi mengambilnya sebagai satu panduan untuk mengingati balik, untuk menyusun balik. Okay? Selama ni Al-Quran ini turun secacar merba kan, ikut peristiwa. Sekejap peristiwa ni turun, ayat ni turun. Tapi apabila bertadarus dengan Jibril alaihi salam, Nabi membaca daripada awal sampai akhir. Jadi apa yang saya nak gesa, cari pasangan bulan Ramadan. Untuk jangan biasakan baca Quran sorang-sorang bulan Ramadan. Mesti ada partner untuk baca. Ustazah Basyar tak apalah, ada Ustazah Yati dalam rumah tu kan. Okay. Jadi boleh berpartner. Kita nak ngaji pukul berapa? Pukul 5 start. Okey, 2 jam kita mengaji contohnya. Okey, kita satu hari baca. Kan tak? Mana yang salah, mana yang betul. Okey, kita cari sekadar yang termampu. Cari partner masing-masing untuk kita tadarus Al-Quran. Sebab ini adalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, Nabi memperbanyakkan. Punya Allah nak tunjuk kepada kita ni, bulan Ramadan adalah bulan menghidupkan malam. Sebab itu dibuat qiyamulan di awal. Selepas isyak terus buat qiyamulan. Namanya salat tarawih. Allah nak ajar dalam jiwa kita, salat adalah satu kerehatan. Jadi kita kena set betul-betul. Solat itu ada satu kerehatan. Bukannya solat dia akan termengah-mengah. Allah baru tak ada macam kan tak, okey. Lepas tu nak cari pula mana solat tarawih yang paling laju sekali. Kan tak? Mana solat tarawih. Okay. Jadi Tok Guru ni Aziz pesan, jangan hanya ada dalam otak kita hanya juzuk 30. Pergi solat tarawih hanya baca juzuk 30 tu je. Dari rakaat kedua keluar Allah. Masuk 15 ke atas inna anzalna. Juzuk 30 tu je yang ada. Daripada dulu, kini dan selamanya. Dia kata tak pernah berubah. Sebut saja tarawih itulah surah dia. Sebut tarawih itulah surah dia. Kita kena berubah sebab di hadapan kita ada banyak sangat ayat-ayat Al-Quran. 30 juzuk Quran. Bukan sikit-sikit, ini namanya 30 juzuk Al-Quran. Kemudian apabila dah 30 juzuk Quran, jadi ambillah justru itu Ustazah mencadangkan kepada diri kita sendiri, khususnya wanita-wanita ini. Dan Ustazah pun tak tahulah target tu sampai ke tak sampai. Doakan untuk Ustazah. Ustazah juga target sebabnya Ramadan kali ini kalau benar tercapailah impian Ustazah untuk mengadakan pra-pondok bermakna Ustazah tak pergi salat tarawih dekat masjid. Ustazah akan bertarawih di
di tarbiyah stay. Okay. Jadi apabila bertarawih di tarbiyah stay, insyaAllah kita nak cuba untuk khatamkan 30 juzuk Quran dalam solat. Jadi kita akan letak Quran stand dekat depan, kan tak? Jadi kita akan baca dua rakaat, kan tak? Jadi kita akan cuba habiskan, kan tak? Mengikut qadar. InsyaAllah kalau kedaya, moga-moga sebab mendengar bacaan Quran sama pahala membaca. Jadi bacaan Quran yang paling terbaik adalah di dalam salat. Sebab itu adalah sunnah Nabi. Nabi saat mana Nabi baca Quran? Dalam solat. Kita sebut baca Quran di luar solat. Jadi kena mengikuti macam mana jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Quran stand, boleh letak Quran biasa, ambil, baca. Lepas tu tutup, letak balik. Tak ada salah pun, tak batal pun solat kita. Jangan sampai kerana terlalu takutnya batal solat itu yang menyebabkan kita pun langsung tak buat. Okay. Jadi buat satu perubahan dalam bulan Ramadan kali, insyaAllah. Dan hidupkan malam, moga-moga Allah tak nak kita tertinggal walaupun satu hari kita berqiyamul lail. Infak, Quran, salat malam, okay? Dan juga bertadarus. Moga-moga inilah dia sesuatu yang sangat indah. Dan jangan lupa untuk bersahur. Walaupun ada orang yang malam-malam bersahur, sahur itu walaupun nampak sunnah, tetapi sahur itu dengan namanya juga ada sihrun, sesuatu yang luar biasa. Siapa yang bersahur, Allah sengaja nak beri kepadanya, dia akan ingat untuk istighfar di waktu sahur. Wabil ashar yastaghfirun. Jadi masa dia istighfar, Allah nak ampunkan semua dosa dia, setiap hari dia dibersihkan oleh Allah. Wallahu alam, sekadar itu saja daripada Ustazah untuk hari ini. Anda kata ada peluang, rasa-rasanya macam esok hari Jumaat kan. Ustazah tarik nafas dulu tu. Saya rasa macam tak sempat. Ustazah ada mesyuarat agung esok. Mesyuarat agung Ustazah lepas Jumaat. Jadi confirm dah memang tak dapat. Tu dah tarik nafas siap-siap. Hari Sabtu nak cuba juga, tapi tak tahulah dapat ke tak dapat sebab ada muktamar ulama. Jadi Ustazah nak kena pergi muktamar ulama hari Sabtu. Hari Ahad rasanya insyaAllah Ustazah cuba untuk dapat, sebab malam tu ada program makan malam untuk dana pendidikan untuk negeri Terengganu. Jadi Ustazah ni nak cubalah kalau rasa ruang masa tu sempat ke tak sempat, wallahu alam. Jadi Ustazah cuba, kalau dapat Ustazah bersiaran. Bukan Ustazah nak lupakan kalian pun, tak. Okay, minta maaf banyak-banyak dengan masa hari tu tak sempat nak buat, kan tak? Okay. Ya Allah ya Rahman, ada jegat, tapi itu namanya Allah nak test pada diri kita sendiri kan. Okay, wahai Suraya, jangan lemah semangat, teruskan lagi, kada apa-apa pun insya-Allah. Jadi doakan untuk kami, kada Ustazah Basha, Ustazah Yati, moga-moga di kelapangan. Mana tahu Allah nak tampilkan orang-orang baru kan? Mana tahu. Jadi siapa yang rasa, Ustazah boleh tak saya nak join, saya nak mengaji Ustazah, kada? Bukan kata nak tunjuk diri pandai, tak. Tapi Ustazah sangat mengesyorkan. Contohnya Ustazah Nuriyah Tahir, Ustazah sangat mengalu-alukan, kada? Okay, kalaulah Ustazah dapat join bersama Ustazah petang-petang untuk bacaan Al-Quran. Dan mungkin Ustazah sangat suka kalaulah yang berada dalam masa Ustazah buat kongsi tadabbur petang-petang ni, bukan Ustazah dengan Ustazah Basha sahaja. Mungkin kita boleh penuhkan dekat skrin kita ni paling tinggi 10 orang. Kan? Betul tak Ustazah Basha? Ya, insyaAllah 10. Paling tinggi Kalau mungkin 6. siapa yang nak join, okay, maklum awal-awal kita tu mungkin pada masa tu kita boleh buat perbincangan 2 hala. Jangan hanya Ustazah je bercakap je kan. Okay, mungkin Ustazah pun mungkin tak terfikir apa yang nak kita diketarakan. Mungkin melalui soalan sahabat-sahabat dia akan memberikan ruang kepada kita yang lebih baik lagi. Jadi Ustazah mengalu-alukanlah sahabat-sahabat join Ustazah pada petang-petang, insya-Allah kalau hari tu dapat bersiaran, okay, jadi kita beramai-ramai. Walaupun yang lain tu yang tak nampak tu berada di sebalik tabir tu namanya jin. Sebab dia tak nampak. Allahu Akbar. Okay, wallahu a'lam. Ustazah serahkan kepada Ustazah Basha.
Jadi alhamdulillah, jazakillahu khairan katsira kepada ustazah atas perkongsian pada petang ini. Semoga semua sahabat-sahabat dapat mengambil peringatan daripada dan juga iktibar daripada apa yang telah disampaikan. Tengok Datin cakap ikut masuk ustazah itulah. Ustazah sibuk daripada hari ke sehari. Dhayyik waktu. InsyaAllah akan dicuri ruang juga kan ustazah. 24 jam Ya, tu ustazah insyaAllah. tak sempat kita ni. Khususnya bulan Ramadan ni kena curi-curi ni. Kena curi juga ni bulan Ramadan lagi lah. Tak sempat Ustazah rasa petang. lepas bulan Ramadan kita kena buat lepas Zuhur kot. Kalau Ustazah Bashar balik. Ustazah Bashar Saya lepas Zuhur Ustazah Bashar balik ke sekolah kan? lepas Zuhur ada jadual baru untuk bulan Ramadan. Alhamdulillah boleh dapat balik awal sedikit dan lepas Zuhur insya-Allah kot dalam 2.5 boleh kot ustazah. Dalam 2.5 kot insya-Allah boleh kot kita bersiaran kan. Setengah jam pun tak apalah kalau kan. Kalau ketat sangat masa tu 2.5 sampai jam 3. Dia asal ada, jangan tinggal langsung begitu. Kan ustazah? Dan juga kepada sahabat lain teruskan ikuti. Kita dah nak habis dah sebenarnya. Dah sampai surah Muhammad. Lagi berbaki berapa muka surat lagi. Kalau sekarang muka surat 507, lagi 100 muka surat. Sikit sangat dah. Kemudian kita ulang balik. Habis lepas tu ulang balik kan ustazah. Satu hari satu ayat pula kan. Allahu Akbar. Moga-moga Allah berkati usaha kita. InsyaAllah. Dan akhir kata, mohon maaf dari kami jika ada tersalah kata sepanjang perkongsian pada petang ini. Jadi dengan itu saya akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. تب علينا توبة تغسل كل توبة واغفر لنا عوراتي ربنا